ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menunaikan solat Jumaat, kita mengambil SOP sempena bulan Ramadan Al-Mubarak. Dibenarkan kita membuat tazkirah sebelum Jumaat dan juga selepas subuh dan selepas zuhur. Yang mana tidak lain tidak bukan ialah untuk kita berkongsi info yang telah disampaikan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutamanya bulan Ramadan yang tinggal 3 hari lagi, 3 atau 4 hari lagi, yang merupakan bulan yang sangat kita tunggu-tunggu, yang ianya tidak sama seperti mana tahun lepas. Tahun lepas kita Ramadan kita berbeza dengan Ramadan yang sebelumnya. Yang ini dari segi amalan harian kita. Tetapi alhamdulillah tahun 2021 kita sudah dapat kelonggaran daripada pihak berwajib membenarkan kita sembahyang tarawih walaupun hanya sekadar jam 10 malam dah. Alhamdulillah kita dapat menunaikan ibadah dalam bulan Ramadan pada tahun ini seperti mana biasa. Maknanya kita sembahyang maghrib berjemaah, kemudian sembahyang isyak berjemaah, diikuti dengan sembahyang tarawih yang kita tahu sembahyang yang tidak ada pada bulan-bulan lain. Ini maknanya Allah Subhanahu wa taala jadikan satu bulan Sayyidul Syuhur, yang merupakan raja daripada bulan-bulan. Dalam setahun ada satu bulan namanya bulan Ramadan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, hadis riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Lau ya'lamul ibada ma fi Ramadan latamannat ummati an yakuna sanatan. Faqala rajulun min Khuza'ah, hadithna ya Rasulullah bima fihi. Qala innal jannata latuzayyinu li ramadana minal hauli ilal haul. Ini Nabi mengingatkan kepada kita. Apakah maknanya sidang jemaah? Lau ya'lamu, Nabi bersabda, jika hamba-hambaku ataupun seandainya hamba-hambaku mengetahui keutamaan, kelebihan yang berada dalam bulan Ramadan. Lau ya'lamul amdu ma fi Ramadan, jika hamba-hambaku mengetahui fadilat bulan Ramadan, nescaya mereka inginkan Ramadan ini sepanjang tahun. Menunjukkan kepada kita, kalau kita tahu kelebihan, tapi walaupun kita tahu, kita mampu sekadar sebulan je lah. Kalau lebih daripada tu, beratlah kita. Nak mengetin, nak makan susah, nak bekerja, terutamanya yang terlibat dengan asap kereta api dia panggil lah. Adanya yang tak boleh tinggal dengan suasana kerja, terpaksa mereka ni menggunakan menghisap ataupun menggunakan rokok mereka. Jadi kalau bulan Ramadan mereka terpaksa berpantang ataupun tidak dibenarkan, maka Allah Subhanahu wa taala memfardukan sebulan sahaja, seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu semua berpuasa pada bulan Ramadan seperti mana yang telah difardukan juga puasa ini kepada umat-umat yang terdahulu. Artinya puasa ini bukan kita sahaja, tetapi umat-umat dahulu juga berpuasa, yang matlamatnya tidak lain dan tidak bukan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan, kata Allah Ta'ala, kamu semua bertakwa.
sayangnya Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, dia programkan setahun ada sebulan, bulan Ramadan. Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk meng-SOP-kan kita supaya la'allakum tattaqun, moga-moga kata Allah kamu bertakwa. Walaupun ada yang tidak, tetapi Allah Ta'ala mengharapkan supaya dengan adanya bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu sekitar 4 hari 3 hari lagi, kita semua akan jadi golongan yang bertakwa kepada Allah. Bila bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala tidak lain tidak bukan dia akan menjanjikan syurga yang kita ingini. Yang mana syurga ini merupakan tempat asal dahulu datuk dan nenek kita Adam dan Hawa menginap di syurga, yang mana pada masa itu di syurga satu tempat yang sangat hebat. Hanya duduk saja, makan, minum, tidur baring semua disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun demikian, dengan takdir Allah Ta'ala, Adam dan Hawa dikeluarkan daripada syurga. Bila dikeluarkan daripada syurga, maka Adam sudah kekok dengan keadaan duniawi, kerana pada masa dulu di syurga dia sebut saja makanan, keinginan yang diingin itu terus sampai. Tetapi bila sampai ke dunia, dia sebut benda itu tak sampai. Rupanya terpaksa kita kena bekerja, berusaha, berikhtiar. Maka nak masuk balik ke syurga, maka Allah Ta'ala menguji kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Ada yang difardukan, ada yang disunatkan, ada yang diharuskan, ada yang dimakruhkan, dan ada yang diharamkan, untuk menguji kita supaya kita semua menjadi golongan-golongan yang bertakwa kepada Allah. Sebab itu insya-Allah Ramadan yang kita tunggu-tunggu ni, tapi belum jamin lagi tuan-tuan. Kerana kita setiap hari ada saja berita-berita kematian orang-orang yang kita kenal, orang yang popular, orang yang duduk berjiran dengan kita. Kadang-kadang kita tengok dia tak sakit pun, rupanya dia meninggal dalam keadaan dia tidur. Apatah lagi yang dilanda sakit. Saya pun sekarang rasa sedih juga, ada beberapa kawan-kawan saya masa terlantar di hospital tuan-tuan. Sakit, sama ada sakit tu dia buat pembedahan, sama ada sakit tu kerana penyakit yang ada pada dia. Semua tu penyakit-penyakit yang kita risau bimbang, takut datang kematian. Belum sempat nak bertemu dengan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Sejak pada bulan Rejab lagi kita berdoa, balighna Ramadan, balighna Ramadan. Rupa-rupanya ramai yang tak sempat dengan bulan Ramadan. Kita mengharapkan agar kita insya-Allah hari Selasa nanti sempat kita. Hari Isnin menengok anak bulan, insya-Allah hari Selasa kita berpuasa. Hari Isnin malam kita dah mula sembahyang tarawih. Yang mana kita tahu pada tahun lepas kita tak dibenarkan sembahyang tarawih di masjid-masjid surau-surau. Hanya dibenarkan sembahyang di rumah masing-masing. Maklum sajalah, bila di rumah masing-masing, imamnya kita lah. Nak menghabiskan sebulan Ramadan tu, kita nak menghafal berapa ayat. Kadang-kadang hafal-hafal tertukar ayat. Ini maknanya ayat-ayat suci Al-Quran bukan boleh kita buat sebarangan. Dia kena betul-betul kita menghayati baru boleh hafal. Tapi walaupun boleh hafal, kita pun terkejut. Datang SOP tak boleh sembahyang di masjid. Akhirnya kita yang jadi imam. Tengok ayat-ayat pendek je baca dah. Alhamdulillah, ayat pendek lagi cepat sikit habis. Kalau ayat panjang, lagi lama. Jangan jadi macam masa-masa dulu. Kita gairah dengan imam-imam hafiz. Akhirnya banyak pengurusi masjid jemput imam-imam hafiz. Rupa-rupanya kita tak berbincang dengan imam ni. Malam pertama sejuzuk ni bacanya. Kita masing-masing lutut tak apa segar. Bila nak rukuk tak imam ni, rupanya dia baca, ingatkan masjid suruh sehari sejuzuk. Bila sejuzuk mana satu rakaat tu mesti kurang 2 muka ni bacanya. Penat kita lah. Itu menunjukkan kepada kita, walaupun dipanggil hafiz, tapi pihak masjid
mesti berbincang. Janganlah baca sampai 2 muka ataupun semuka setengah. Bacalah 6-7 ayat lah, cukup lah. Rukuk lah. Kita nak menghayati, nak mengambil aura hafiz tu. Sebab orang hafiz dia baca Quran tak sama dengan orang tak hafiz. Sebab dia terlalu kerap baca, jadi ayat-ayat tu dah lembut di lidah dia. Kita yang tak hafiz ni hanya hafiz qul huwallah je ataupun hafiz al-Fatihah. Tak sama dengan mereka yang membaca ayat Quran tu berpuluh-puluh kali dia ulang. Apa tak lagi kalau hafiz tu orang Arab dah. Sekarang ni kita dengar tak dibenarkan orang luar, tapi ada juga Arab yang memang duduk di tempat kita, dia berkahwin dengan orang Malaysia ni, dan dia memang belajar Quran daripada sekolah rendah lagi. Memang Quran tu di lidah, di bibir dia dah. Mungkin yang ni boleh. Begitu juga pada masa dahulu, pihak yang baru wajib bila dengar saja hafiz-hafiz ni, dia nak panggil lah hafiz daripada Mesir sana, panggil lah namanya Imam Jibril. Orang kampung ni ingatkan Jibril ni malaikat ya. Radio Pahang pula isytihar. InsyaAllah pada hari esok imam kita di Masjid Negeri akan diimamkan oleh Jibril. Orang pun dengar lah daripada radio, ini malaikat ni lah. Bukan senang nak beriman dengan malaikat ni. Dia datanglah daripada Keraton, daripada Cini, datang lah ke Masjid Negeri Sultan Ahmad Shah 1. Bila sampai datang-datang, lambat sikit, terpaksa duduk belakang lah, jauh-jauh. Bila sembahyang saja Imam Jibril ni, maklum sajalah Imam Jibril kena pula juzuk yang ke-23, 24. Kita jangan dengar ayatnya panjang-panjang dah. Ini akhirnya kadang-kadang ada yang makcik-makcik yang duduk belakang tu, dia tak pandai cara nak sembahyang ni. Dia ingatkan tak boleh duduk dah. Dia tunggulah Jibril ni tak rukuk-rukuk. Dia kata kacau lah Jibril ni, kawannya sakit lutut ni lah. Rupanya dia tak mengaji. Bila kita tak larat boleh duduk. Ni tak, dia tunggu juga. Bila selesai saja sembahyang, dia kata kalau macam ni lah Imam Jibril ni, kawan ni taubat dah, tak nak dah beriman dengan Jibril ni, nak cabut kaki lah. Jadi orang keliling tu dengar, tak apa makcik lepas ni beriman pula dengan Israel. Sudahlah, itu malaikat mau. Ini sila jemaah yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala, kehebatan bulan Ramadan yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan setiap tahun kita didatangi dengan bulan Ramadan untuk menghapuskan dosa-dosa kita, nak bersihkan dosa-dosa kita ni. Bayangkan Allah Taala susun satu program puasa dalam bulan Ramadan yang difardukan. Siang hari kita berpuasa fardu, malam hari kita ibadah sunat tarawih. Walaupun kalau dulu kita memang tak main 10 rakaat ni, 20 rakaat dulu, tapi sekarang semua main 8 rakaat saja. Tengok masjid-masjid yang buat 8 boleh, kalau buat 20 kita tinggal. Sebab apa tuan-tuan? Sebab zaman sekarang walaupun orang muda tapi tenaga dia tak muda, tenaga dia tak kuat. Ataupun mungkin dia muda, tenaga kuat, hati dia pula tak kuat. Sebab apa? Sebab selepas main tarawih kan ada pula kawan-kawan yang dia nak sembang dekat kedai mamak, nak sembang kedai mak janda. Jadi dia tak boleh tunggu lama dah. Bukan setakat dia, rupanya Tok Imam pun tak larat juga. Dah. Mula-mula semua 20 rakaat, tapi sampai 8 rakaat tinggal satu saf. Tok Imam pandang saja, tinggal satu saf. Tok Imam kata kalau satu saf kita buat 8 je lah. Rupanya Tok Imam pun tak larat juga. Ini suasana hari ini kerana kekuatan kita tak sama macam orang dulu. Orang dulu memang sayang. Saya pernah jumpa satu orang yang warga emas dekat Masjid Negeri, tuan-tuan. Orang lain dah 8 keluar dah, dia steady je. Dia tanya, pakcik kuat sembahyang 20? Dia kata sayang nak tinggal sembahyang ni, nak dapat Ramadan ni bukan senang tak. Dia kata tak rak-rak pun slow-slow lah bagi 20 rakaat. Ini hasilan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan ibadah bulan Ramadan ni
Pada malam hari siangnya puasa fardu, malam harinya ibadah sunat. Artinya ibadah-ibadah yang walaupun sunat, dia menjadi penolong kita lah pada hari kiamat. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat nanti kita punya harta benda tak boleh nak guna dah, walaupun ada juta-juta, bilion-bilion dah. Sekarang ni kita tengok harta benda ni melempar ruah. Rupanya melempar ruah ni Nabi sebut tanda-tanda dunia nak kiamat. Harta benda melempar ruah. Tapi walaupun melempar ruah, masih ramai lagi yang hidupnya susah, kerana yang melempar ruah tadi tak menolong yang susah ni. Yang susah pula tidak berusaha lebih sikit untuk mendapat habuan. Selain daripada kita kena menunaikan titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa siang malam. Macam apa? Macam Korun. Korun pun dia susah juga asalnya, tapi siang malam berdoa, beritahu Nabi Musa, tolonglah aku ni susah hidup ni, tolonglah, doa sikit kepada Tuhan supaya aku dapat senang sikit. Asalnya Nabi Musa malas sangat nak melayan, sebab dia tahu Korun ni perangai dia pelik sikit. Bila dah senang tak sedar diri. Tapi oleh kerana selalu diajukan kepada Musa, kebetulan Musa dan Korun ni katanya saudara, beberapa kali dia minta dia tolong, akhirnya Nabi Musa angkat tangan doa kepada Allah supaya menerima doa yang diminta oleh si Korun. Bila doa saja Nabi Musa, Allah Ta'ala terus takdirkan Korun yang mendapat habuan yang berbagai-bagai. Daripada mulanya katanya ada orang beri dia sepasang kambing biri-biri, kemudian dapat pula lembu, sehingga ternakan dia seperti pulau, semua kawasan tu semua ternakan dia. Ini Korun. Dan akhirnya dia jadi kaya raya. Bila kaya raya, Musa beritahu, wahai Korun, berilah zakat, sedekah, zakat harta benda kau ni. Pada masa itulah Korun lupa kepada Allah. Dia kata, kenapa nak beri zakat pula? Ini semua hak aku lah ke, usaha daripada aku. Ekoran daripada itulah akhirnya Korun dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diterbalikkan semua harta bendanya yang melampau ruah. Yang kita, kalau kita baca sejarah tuan-tuan, kayanya Korun ni dipijak tu pun atas emas permata punya kaya. Dan jiran tetangga dia walaupun susah, nak pinjam, nak minta, dia kata minta tak boleh, pinjam boleh tapi kena bayar denda, kena ada faedah pula. Inilah dahsyatnya Korun, sehingga akhirnya diterbalikkan oleh Allah Ta'ala. Masih kekal sekarang ni di Mesir sana, namanya Tasik Korun. Ini sebab itu harta dan juga anak pinak yang kita hari ini kita berbangga-bangga, semua tak boleh tolong kita. Yang boleh tolong kita ialah amal-amal kita. Sebab itu bulan Ramadan yang penuh keberkatan dan yang disusun atur oleh Allah Ta'ala, dia berikan kepada kita pahala yang berganda-ganda. Kita puasa, kita buat amal yang sunat, digandakan seperti amal-amal fardu. Amal fardu pula dia gandakan sampai 70 kali ganda. Di awalnya kita mendapat rahmah daripada Allah, di tengah-tengahnya mendapat keampunan, dan di akhirnya dibebaskan kita daripada api neraka. Sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bulan Ramadan bulan yang penuh dengan keberkatan, sehingga dikhabarkan melalui Nabi, bila masuk saja bulan Ramadan al-Mubarak, hendaklah dihiaskan syurga. Linuzayyinu ila awwalu laylatin min Ramadan habbat rihum min tahtil arash. Mula-mula sekali bila masuk bulan Ramadan, Allah Ta'ala beritahu pada malaikat, hiasi syurga dengan harum-haruman. Itu maknanya setiap tahun bila masuk Ramadan, syurga ni dia upgrade kan. Kemudian datang angin bertiup di bawah arash, habbat rihum min tahtil arash, bertiup satu angin daripada bawah arash, namanya nama satu angin yang bertiup daripada bawah arash. Tapi tak nampak lah kita dah.
angin daripada bawah aras, daripada langit sana. Artinya suasana dunia ni bertukar tentang bulan Ramadan. Sebab itu kita pun atas dunia ni angin pun lain bila Ramadan. Maksudnya apa? Kita dah tak makan minum siang hari, kemudian kita banyak menuju ke masjid, menuju ke surau untuk berjemaah, dan bila malam hari kita standby untuk sembahyang tarawih. Itu dipanggil angin-angin yang bertukar. Begitu juga Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Ridwan supaya dibuka semua pintu-pintu syurga. Pintu syurga pun kita tak boleh tengok. Maksudnya syurga tu dah ada, tapi bila masuk Ramadan semua pintu syurga dibuka, menunjukkan jalan untuk ke syurga terbuka, terbentang dengan luas. Begitu juga dengan pintu-pintu neraka disuruh tutup. Maknanya ruang-ruang untuk menuju ke neraka seolah-olah tak ada. Pusat-pusat hiburan tutup, tempat-tempat karaoke tutup, nombor ekor tak tahulah tutup tak. Itu tengok keadaan lah. Ini maknanya benda-benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan seolah-olah semuanya terhalang. Tapi walaupun demikian kadang-kadang berlaku juga. Tahun-tahun dululah kita tengok kedai semua tutup, tengok-tengok pintu belakang ada buka, pintu automatik dia panggil, tolak terbuka. Rupanya tengok-tengok dalam ramai yang makan dalam. Ini yang tidak menghormati bulan Ramadan. Bila penguasa pergi siasat, masuk ke belakang tengok ramai dalam tu. Bila ramai, ustaz masuk, ustaz makan, dia ajak ustaz makan juga. Kacau lah. Ini maknanya golongan yang walaupun dia tutup dah pintu-pintu neraka, dibuka pintu syurga, dirantai syaitan, tapi manusia pula mengikut jejak langkah syaitan. Wal'iyazubillah. Begitu juga dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala memerintahkan kepada semua bidadari supaya bersiap-siap. Maknanya masuk Ramadan bidadari dah standby. Bukan kerana kita boleh ambil bidadari, tetapi menunjukkan bahawasanya penghuni syurga, antaranya golongan bidadari, sedang menunggu penghuni syurga, iaitu orang-orang yang berpuasa lah. Sebab itu tuan-tuan, dalam pintu syurga tu, sebanyak-banyak 7 pintu syurga, ada satu pintu khas, namanya Ar-Rayyan. Apa dia? Ar-Rayyan ni ialah pintu VIP kepada orang-orang yang berpuasa. Masya Allah. Dalam kita menunaikan ibadah yang difardukan, rupanya ada satu pintu khas untuk orang-orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan dan juga puasa-puasa lain lah. Ini menunjukkan kepada kita istimewanya puasa. Tetapi walaupun ada pintu khas, janganlah kita hanya perhatian dengan puasa saja. Kita tengok ada pintu khas bila puasa ni, dia puasa memang steady lah, tapi bila sembahyang dia longgar pula. Ini memang tak boleh. Mesti diikuti dengan segala perkara-perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diikuti dengan ibadah yang diwajibkan puasa tadi. Ini sidang jemaah yang dirahmati Allah. Dan perkara yang paling utama lagi dalam bulan Ramadan, tuan-tuan sidang jemaah kena ingat, pada malam bulan Ramadan Allah Ta'ala mencari doa-doa kita. Masya Allah. Allah Ta'ala mencari doa-doa hamba-Nya. Kenapa tuan-tuan? Sayangnya Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya nak buang semua dosa-dosa yang ada ni. Apa dia? Yang pertama, hal min sa'ilin. Siapa yang memohon kepada aku, kata Allah. Siapa yang mohon? Fa'utihi, aku akan berikan kepadanya tiap-tiap malam. Yang kedua, hal min taibin. Ada siapa-siapa yang nak bertaubat kepada aku, kata Allah, aku akan terima taubatnya. Yang ketiga, hal min mustaghfirin. Adakah siapa-siapa yang nak mohon keampunan, aku akan ampunkan dosanya. Tiap-tiap malam tuan-tuan dalam bulan Ramadan menunjukkan kepada kita bulan Ramadan bulan pembersihan dosa-dosa kita. Walaupun demikian, walaupun diampunkan dosa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih mengingatkan ada 4 lagi dosa yang Allah tidak maafkan. Walaupun dicari kita punya doa, tapi 4 amalan ini
Allah Ta'ala tidak akan ampunkan. Yang pertama, mudminul khamru, orang yang minum arak. Jaga-jaga tuan-tuan, orang minum arak ni biasanya orang yang senang lah. Orang susah nak minum arak, air Coca-Cola aja dia minum. Tapi orang-orang yang high class, orang-orang yang hebat, dia akan minum arak jika dia tidak bertakwa. Orang yang minum arak tuan-tuan, Allah Ta'ala takkan ampunkan dosanya. Ataupun benda-benda yang sewaktu dengannya, yang memabukkan. Yang kedua, orang yang derhaka kepada kedua ibu bapa. Ibu bapa, jaga-jaga siapa yang masih ada ibu bapa. Ataupun kalau masih ada ibu atau bapa, kena jaga-jaga. Sebab bila derhaka kepada kedua ibu bapa, Allah Ta'ala tidak akan ampunkan dosa. Yang ketiga, orang yang memutuskan tali silaturahim, maknanya tali persaudaraan, adik-beradik, mak saudara, pak saudara, dia bergaduh. Kadang-kadang sebab sikit je perkara, dia dah mula renggang. Maka dalam bulan Ramadan, kita cuba cantumkan balik, ikatkan balik, kerana Allah Ta'ala sangat murka kepada orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan. Sebab itu kita hari ni alhamdulillah ada orang hari keluarga berkumpul beramai-ramai. Semua itu benda yang sangat baik untuk menyatukan balik hubungan kekeluargaan. Kerana keluarga ni hubungan yang besar, yang memberikan kepada kita berbagai-bagai rahmah daripada Allah. Dan yang keempat ialah musyahid. Siapa dia musyahid? Ialah orang yang tidak bertegur lebih daripada 3 hari. Tuan-tuan bayangkan, tak bertegur lebih 3 hari pun Allah Ta'ala dah tidak maafkan. Menunjukkan kepada kita agama Islam ni agama persaudaraan, agama ikhwah, agama yang menitik beratkan kepada hubungan yang baik sesama kita. Mari dalam bulan Ramadan pada kali ini kita gunakan ruang peluang yang ada ni dengan sebaik-baiknya, kerana kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat-ayatnya sentiasa tertera dalam Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Cepat-cepatlah, segeralah kata Allah, menuju ke arah keampunan kepada aku, kata Allah. Wasari'u, cepat. Kerana apa? Kata Allah, syurga tu sangat luas, di antara langit dan bumi. Luas syurga tu. Uiddat lil muttaqin, untuk disediakan kepada golongan-golongan yang bertakwa. Tadi la'allakum tattaqun, mudah-mudahan bertakwa. Jadi semua itu menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mari sama-sama kita sempena dengan Ramadan yang penuh keberkatan pada kali ini, kita gunakan ruang-ruang yang ada untuk kita mencari keredaan Allah dan kerahmatan Allah, supaya kita semua mendapat kehidupan yang abadi, kehidupan yang baik di dunia dan juga di akhirat. Seperti mana imam kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, insya-Allah. Jadi sekali itu saja yang dapat kita kongsikan pada kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.